Baik ya, kita mula. Surah As-Saffat mulai daripada ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, inna bahwasanya lahum bagi mereka alaiha atasnya la syauban sungguh minuman min daripada hamim air yang sangat panas. Ayat 68. Kemudian inna bahwasanya marji'uhum tempat kembali mereka la ila sungguh kepada al-jahim neraka jahim. Innahum sesungguhnya mereka alfau telah mereka dapati aba'ahum bapa-bapa mereka ad-dallin orang-orang yang sesat. Fahum maka mereka ala atas atharihim jejak mereka yuhra'un mereka digesa. Walakot dan demi sesungguhnya ayat 71. Walakot dan demi sesungguhnya Dola telah sesat ia qablahum sebelum mereka aktsaru oleh kebanyakan al-awwalin orang-orang yang terdahulu. Walakot sambung ayat 72. Walakot dan demi sesungguhnya arsalna telah kami utuskan fihim pada mereka munzirin orang-orang yang memberi ancaman. Baik, saya masuk mula ya. Daripada ayat 67. Ayat 67 mengkisahkan tentang ahli neraka.
yang mana ya ahli neraka ini dia diberi makan buah zakum yang diterangkan tumbuhnya pada dasar neraka. Dan buahnya seperti kepala syaitan. Ya, begitu buruk buah itu dan keadaan buah itu berduri dan ya dilihat ada di tanah Arab. Mereka namakan zakum. Ya, tapi ya adakah serupa itu? Ya, atau mereka hanya namakan? Sebab ya, pohon itu memang penuh dengan duri, dia punya batang-batang dia penuh dengan duri. Sampailah membawa kepada buahnya pun berduri. Jadi mereka namakan zakum. Ya. Diterangkan dalam Quran ini bahawa zakum itu ya, dia punya buahnya adalah seperti kepala syaitan. Maknanya begitu buruk buah itu dan ya, keadaan buah itu berduri. Sebab itu mereka menamakan pohon itu pohon zakum di dunia. Ya. Disebut nama pohon zakum. Ya. Artinya pohon itu juga kalau dilihat saja dah cukup azab. Nak mengemas dia cukup azab. Dengan ya, batangnya yang penuh dengan duri sampailah kepada buahnya. Jadi memang ia nak membersihkan itu suatu azab. Baik, ya. Itulah pohon yang disebut dalam Quran yang jadi makanan kepada ahli neraka. Mereka tetap makan, mereka memenuhi perut-perut mereka dengan buah zakum itu. Summa inna lahum alaiha la syauban min hamim. Kemudian sesungguhnya bagi mereka atasnya sungguh minuman daripada air yang sangat panas. Ya, dikatakan syauban ini bukan daripada katakan syarban. Ya. Kalau syarban tu biasa daripada syariba, ya, minum. Ya. Perkataan minum. Tapi syauban ini bolehlah kita terjemahkan sebagai minuman. Sebenarnya mengikut tafsirannya syauban itu adalah ya, makanan yang dah setelah mereka makan, ya, mereka akan minum. Macam tu bahasa dia. Ya. Mereka akan minum, ya, yang mana setelah mereka makan, mereka perlu minum. Jadi disebutlah syauban. Jadi kita terjemahkan dia sebagai ya, minuman. Jadi minumannya pula min hamim, daripada air yang sangat panas, atau dibahasakan sebagai air yang mendidih. Ya. Summa, kemudian inna marji'ahum la'ilal jahim. Kemudian bahawasanya tempat kembali mereka sungguh kepada neraka jahim. Jadi ya, diterangkan bahawa mereka keluar untuk makan dan minum dan masuk balik ke dalam neraka jahim. Itulah tempat kembali mereka, bukan seperti ahli syurga. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Ya, ketika di dunia dulu, bahawa sesungguhnya mereka telah mereka dapati bapa-bapa mereka orang-orang yang sesat. Mana bukan mereka tak berfikir. Mereka fikir kalau bapa-bapa mereka dulu tidak berpelajaran tinggi. Ya, tapi si anak ini sudah sampai kepada ya, sampai kepada peringkat pelajaran yang tinggi atau di Menara Gading, yang mana ya, di antara mereka ada jadi doktor, ada jadi lawyer, ya,
Maknanya pelajaran mereka dah tinggi dan mereka tahu ya, kesesatan ya, bapa-bapa mereka atau moyang-moyang mereka. Tapi mereka balik tidak ya, berubah atau tidak mau mengubah kedudukan atau pendiriannya. Ya, dah mereka faham bahawa moyang-moyang mereka itu sesat, dolin. Ya. Apa sebab? Satu sebabnya ya kerana nak menghormati ya adat resam orang tuanya. Yang kedua takut hilang ya harta pusaka kekayaan daripada orang tuanya. Ya, yang ketiga mereka dibanggakan lagi ya atau ya dimuliakan lagi oleh orang-orang di bawahannya ya, yang tidak berpelajaran. Ya, maka bila melihat orang-orang yang berpelajar pun sama faham dengan mereka, dengan kesesatan itu, bahawa mereka lagi, ya, yang bawah ni lagi yakin. Ya. Jadi kadang disebab-sebabkan itulah mereka ya, istakbaro, sombong daripada beriman. Mereka dapati, tahu maksudnya, tahu bahawa mereka itu sesat. Fahum ala atharihim yukra'un. Maka mereka atas jejak-jejak mereka digesa. Mereka ikut juga jejak-jejak yang moyang-moyang mereka dah sesat. Mereka digesa ke situ juga. Inilah ya, di antara ya, kesilapan-kesilapan jalan yang mereka tempuh di dunia. Ya, sebab itu, mana yang mereka dah ya, faham, mereka tidak akan beragama musyrik. Ya, agama musyrik dia tak nak. Dia akan keluar daripada agama musyrik. Sebab ya, dia tahu kesesatan itu. Tapi sayang, tapi mereka tidak masuk kepada agama Allah, agama Islam. Mereka masuk kepada agama yang lain pula. Ya. Yang masih dikategorikan sebagai sesat lagi. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan demi sungguhnya telah sesat ia sebelum mereka oleh kebanyakan orang-orang yang terdahulu. Jadi orang-orang kemudian mengikut kesesatan orang-orang dahulu. Walaqad arsalna fihim munzirin. Dan demi sesungguhnya telah kami utuskan pada mereka orang-orang yang memberi ancaman. Maknanya kalau umat-umat dahulu Allah datangkan munzirin itu adalah para rasul. Tapi kalau ya, umat-umat kemudian ini sudah tentu ada orang-orang kawan-kawan ya, ataupun ya, pelajaran-pelajaran yang mendedahkan mereka. Itu juga dikatakan sebagai munzirin kepada mereka. Ya, peringatan-peringatan ataupun ancaman-ancaman buat mereka berfikir. Baik, sambung lagi. Fanzur. Maka lihatlah oleh engkau. Kaifa bagaimana? Kana adalah ia. Akibatu kesudahan. Al-munzarin. Orang-orang yang diberi ancaman. Illa melainkan ibadallah, hamba-hamba Allah. Kalau satu disebut Abdullah, ya, Abdullah, hamba Allah. Kalau jamaknya jamak taksir, ibadallah, ya. Itu mana jamak, hamba-hamba Allah. Mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Biasanya mas mula. Fanzur kaifa kana akibatul munzarin. Ya, ayat 70 yang baru masuk ya, ayat 73 sekarang. Maka lihatlah oleh engkau
bagaimanakah adalah ia kesudahan orang-orang yang diberi ancaman. Mana apa akibatnya? Ya, orang-orang yang didatangi rasul-rasul, yang mereka dustakan rasul-rasul itu, ya, akibatnya Allah binasakan mereka. Ya, itu yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Yang mana umat-umat yang mendustakan Rasul, semua Allah binasakan. Baik kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan lain-lainnya. Ya? Bukankah kesudahannya Allah binasakan mereka? Illa ibadallahi mukhlasin. Melainkan hamba-hamba Allah, orang-orang yang diikhlaskan. Maksudnya ialah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dia diikhlaskan itu maknanya Allah bersihkan dia daripada dosa dan juga azab. Itu mana Allah ikhlaskan dia. Dibersihkan daripada dosa dan azab. Ya, kerana apa? Kerana mereka ikhlas dalam mengibadati Allah Ta'ala, ikhlas dalam iman. Dia tidak berpura-pura. Baik, sambung lagi ayat yang ke-75. Walakot. Dan demi sesungguhnya. Nadana. Telah menyeru ia kepada kami. Telah menyeru ia kepada kami. Nuhun oleh Nuh. Fala nikmah. Maka sebaik-baik. Maka sungguh sebaik-baik. Lam tu sungguh. Maka sungguh sebaik-baik. Al-mujibun. Yang memperkenankan. Mujibun ni bentuk jamak. Tapi oleh kerana mujibun ni mana Allah. Jadi kita tak boleh terjemahkan orang-orang yang memperkenankan. Salah lah. Jadi kita letak mufrad maknanya yang memperkenankan. Sebab mujibun di sini maksudnya ialah Allah. Wa najjainahu sambung dan telah kami selamatkan akannya. Dan telah kami selamatkan akannya wa ahlahu dan ahlinya. Minal karbi. Daripada bencana. Al-azim yang besar. Baik, sama semula. Walaqad nadana. Dan demi sungguh telah menyeru ia kepada kami Nuhun oleh Nuh. Ya, Nabi Nuh. Ya, satu ketika dia menyeru Allah Ta'ala. Dia sudah terdesak. Ya, dia menyeru kepada Allah Ta'ala. Sebab kaumnya memberi kata dua. Sama ada nak kembali kepada agama musyrikin ataupun ya, Nabi Nuh direjam. Jadi ya, mereka bagi kata dua. Jadi pada masa itu Nabi Nuh hanya nak mengharapkan pertolongan daripada Allah. Sedangkan Allah wala ni'mal mujibun. Maka sungguh sebaik-baik yang memperkenankan. Mana seruan atau panggilan Nabi Nuh ia diperkenankan. Dalam ayat lain surah Qamar ayat 10 diterangkan katanya fanada rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku dikalahkan, maka tolonglah atau bantulah. Dia kata Nabi Nuh minta kepada Allah, maka bantulah. Lalu Allah pun perkenankan. Fanajjainahu dan telah kami selamatkan akannya iaitu Nabi Nuh wa ahlahu dan keluarganya. Bukan keluarga kecil dan ahlinya. Ahli ni mana pengikut.
Kalau kita terjemah ahli dengan makna keluarga, nanti dia keluarga Nabi Nuh, ya, dia anak beranak. Jadi kita terjemahkan ahlinya, itu dah meliputi kepada pengikut-pengikutnya. Minal karbil azim, daripada bencana yang besar. Ya, apa itu bencana yang besar? Iaitu bah, ya, bukan banjir biasa, tapi bah yang membunuh. Tak ada siapa selamat pada hari itu. Dan sebab itu anak Nabi Nuh, dia salah seorang, ya, anak Nabi Nuh, ya, dia tak mau masuk, tak mau naik kepada kapal Nabi Nuh. Ya, apa sebab? Ya, dia tahu dia boleh naik panjat gunung tu, dia boleh selamat. Ingat, bah ni bah biasa, ya, yang boleh lari daripada bencana itu. Ya. Nabi Nuh bagi tahu tak ada siapa boleh selamat hari ini. Naiklah. Pujuk-pujuk tak nak naik juga. Ya, maka dia pun tinggallah. Di mana dia dan ibunya, dia tinggal dalam, dia tenggelam. Baik, sambung lagi, ya. Waja'alna, dan telah kami jadikan. Dan telah kami jadikan zurriyatahu, akan zuriatnya. Mereka lah al-bakin, orang-orang yang tinggal. Baki ni jamak daripada baki. Selalu kita sebut, berapa baki dia? Kan? Itu kita ambil daripada kata Arab. Jadi dia punya jamaknya bakin. Ya. Wa tarakna, dan telah kami tinggalkan alaihi, atasnya, fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Salamun, kesejahteraan, ala Nuh, atas Nuh, fil alamin, pada sekalian alam. Inna, sesungguhnya kami, kadzalika, seperti itulah, najzi, kami balas, al-muhsinin, orang-orang yang buat baik. Innahu, sesungguhnya dia, ayat 81, ya. Sesungguhnya dia, min, daripada, ibadina, hamba-hamba kami, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ayat 82. Summa, kemudian, agrogna, telah kami tenggelamkan, al-akhirin, akan orang-orang yang lain. Cuba perhatikan ayat yang akhir ni, akhirin, dengan ayat 78. Ya, akhirin, dia punya huruf sama, ya. Huruf sama tapi baris lain. Sebab itu kalau Quran ni tak ada baris,
Ya, mungkin ada orang baca dua-dua ni akhirin. Ya. Jadi ya, ada beza. Ya. Yang atas akhir. Akhir itu mana kemudian. Ya, kemudian yang bawah akhir. Ya, akhir mana yang lain. Ya, itu bezanya. Tapi dalam tulisannya sama. Ya, hanya bunyi atau barisnya. Ada beza. Sebab itu Quran asal, dia tak ada baris. Yang bila tak ada baris, orang membaca pun dah ada yang baca akhirin, dua-dua akhirin, ya, ada yang baca akhirin, dua-dua akhirin, ya. Jadi ya sudah lari daripada uh, makna asal. Jadi sebab itu dicipta baris. Itulah dikatakan sebaik-baik bid'ah. Mana perbuatan benda ni tidak ada zaman Nabi, baris-baris ni. Dia tetapi diadakan baris ini untuk ya kebaikan umat. Jadi sesuatu yang direka untuk kebaikan umat. Ya. Walaupun dikatakan sebagai perbuatan ini bid'ah, makna tidak ada pada zaman Nabi, tapi ia adalah ya bid'ah hasanah. Ya bid'ah yang baik. Saya masuk mula ya daripada ayat 77, wa ja'alna zuriyatahu humul baqin. Dan telah kami jadikan zuriatnya ya daripada mereka al-baqin, orang-orang yang tinggal. Nabi Nuh ni adalah zaman yang masih awal ke manusia, perkembangan manusia. Ya, tengok perkembangan manusia Adam, ya, satu kelompok Adam masa itu dengan zuriatnya. Kemudian lepas Adam Idris, ya, mana kelompok manusia kecil lagi. Kemudian lepas Idris Nuh. Nuh ni yang generasi yang ketiga. Jadi ya generasi yang ketiga ni pun belum ramai lagi ya manusia. Sebab itu ya dunia ini masih luas. Dia seluas-luasnya. Sebab itu kedudukan ya manusia pada masa itu besar-besar, tinggi-tinggi. Ya itu tidak ya mengherankan. Kerana apa? Kerana dunia ini masih luas untuk diduduki. Kalau penghuninya besar-besar, kawasannya luas, ya tak ada masalah. Ya. Sebab itu sekarang ni kita makin kecil, sesuailah dengan dunia ni pun dah makin lama makin dia sempit, makin penuh. Jadi kalau manusianya besar-besar, mana nak duduk? Ya. Jadi walaupun kecil, tapi ya dalam segi sifat kemanusiaan, adanya ya mata, telinga, ya akal, itu semuanya lengkap. Seperti juga manusia yang besar-besar zaman Nabi Nuh. Ya. Jadi katakan bahawa kami jadikan zuriatnya, mereka lah yang baki daripada manusia yang ada dalam bahtera itu, itulah yang baki manusia yang berkembang balik baik, ya? Berkembang biak semula. Ya, dan dia diterangkan bahawa anak Nabi Nuh yang mau mengikut ayah dia hanya 3, iaitu Sam, ya, Sam, Ham dan Yafis. Ya. Sam, Ham, Yafis. Ya. Itulah anak yang bersama dengan ayahnya dalam bahtera, dalam kapal, dan dia seorang isteri yang soleh yang dia mengikut. Ya. Yang kufur, ya, mereka tinggal tenggelam bersama dengan anaknya Kan'an. Itu yang tinggal. Ya, isterinya yang kufur tinggal bersama anaknya ya, dalam tenggelam bah tadi. Diterangkan bahawa Sam inilah yang ya,
berkembang di Parsi dan Rom. Ya. Itu ada keturunan Sam. Ya. Keturunan Ham ini pula dia di Sudan. Mana yang kulit hitam, ya, itu daripada keturunan Ham. Ya. Yafis ini, ya, yang menurunkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Ini Yafis. Daripada sinilah berkembangnya ya, manusia. Kita tak tahu daripada keturunan mana di antara tiga ini. Ya. Tapi kalau macam mana, itulah perkembangan manusia. Ya, asalnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan telah kami tinggalkan atasnya pada orang-orang yang kemudian. Mana kami tinggalkan? Ya, tinggalkan apa? Mana sudah tentulah. Ya, dengan maksud Allah abadikan. Ya, cerita tu ditinggalkan. Mana cerita tu diabadikan. Ya, pada orang-orang yang kemudian. Sebab itu cerita Nabi Nuh. Ya, daripada kitab. Mereka yang berpegang kitab Taurat, ya, ada cerita Nabi Nuh. Kitab Injil ada cerita Nabi Nuh. Dalam Quran lagi jelas cerita Nabi Nuh. Ya, tidak diselewengkan. Ya, sebab dalam Injil ya diterangkan ya, perkataan mabuk dan sebagainya ya, kepada seorang nabi. Jadi di situ nampak sangat ditambah-tambah. Ya. Jadi yang benar apa yang dicatatkan dalam Quran ini adalah kisah yang benar. Ini yang dikatakan kami tinggalkan. Ya, dengan maksud apa? Allah abadikan cerita ini pada orang-orang yang kemudian. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kesejahteraan atas Nuh dia pada sekalian alam. Mana Nabi Nuh sejahtera, kesejahteraan untuk Nuh. Allah lempahkan ya, ke seluruh alam ini. Inna kazalika nazil muhsinin. Sesungguhnya kami seperti itulah kami balas orang-orang yang buat baik. Ya, begitulah. Ya. Balasan untuk orang yang seperti Nabi Nuh ini. Tergolong sebagai orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang buat baik. Ya. Macam mana cerita Nabi Daud, cerita Nabi Yusuf. Semua itu ya berkisar kepada muhsinin. Kerana golongan muhsinin orang yang buat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia daripada hamba-hamba kami, orang-orang yang beriman. Itulah golongan yang Allah masukkan. Iaitu mereka dimasukkan dalam kalangan ibadinal mu'minin. Ya, hamba yang beriman. Summa aghraqnal akhirin. Kemudian telah kami tenggelamkan ya, orang-orang yang akhir, orang-orang yang lain. Kalau satu akhir, kalau jamak akhirin, ya, itu jamak. Ya. Jadi yang lain tu Allah tenggelamkan. Jadi artinya, ya, manusia berkembang balik selepas Nabi Nuh alaihissalam. Ya, yang kufur tu dah dibenamkan, dah ditenggelamkan dalam air. Ya, tinggallah yang beriman yang ada dalam baterai itu. Itulah permulaan kembali perkembangan manusia. Ya, sampailah sekarang. Ya. Sama lagi, wa inna. Dan bahawasanya. Min daripada. Syi'atihi golongannya. La Ibrahim, sungguh Ibrahim. Is di waktu Ja'a telah datang ia Rabbahu kepada Tuhannya biqalbin dengan hati
salim, yang sejahtera. Is di waktu Qala telah berkata ia li abihi kepada bapanya, wa qaumihi dan kaumnya, maza apakah yang tak budun kamu sembah. Aifkan, adakah dusta, alihatan, Tuhan-Tuhan, dunillah, selain Allah, turidun, kamu kendaki. Fama, maka apakah zonnukum, sangkaan kamu, birabbil alamin, dengan Tuhan sekalian alam. Baca Mazmur. Wa inna min syi'atihi ila Ibrahim, dan bahawasanya daripada golongannya sungguh Ibrahim. Mana golongan yang satu agama, dia seperti Nabi Nuh ini adalah Ibrahim. Ya, jadi Ibrahim dia membawa agama yang murni sebagaimana ya Nabi Nuh membawa agama daripada Allah Ta'ala. Jadi, ya, itu disebut sebagai syi'atihi kepada golongannya, iaitu Nuh, iaitu Ibrahim. Ayat 84 ni. Izja'a rabbahu, di waktu telah datang ia kepada Tuhannya biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Maknanya, ya Nabi Ibrahim, ya bila dia melihat satu kebenaran, dia rasa begitu tenang. Sebab dia hidup dalam keadaan orang tuanya menyembah berhala. Dan bapaknya pengukir berhala. Masyarakatnya semua musyrikin, menyembah berhala. Jadi, suatu hari, tapi dia tak minat, daripada kecil memang tak minat. Upacara-upacara berhala ni dia tak minat. Ya. Maknanya Allah dah letakkan dalam hati Nabi Ibrahim tu. Seperti Nabi Muhammad juga. Walaupun masyarakatnya musyrikin, tapi Nabi SAW dia tidak minat pada upacara-upacara ya, keagamaan musyrikin itu. Sama dengan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi bila dia melihat satu kebenaran, ya, dia lihat bintang, dia lihat bulan, dia lihat matahari yang disangkakan sebagai Tuhan, tapi itu ya, ia menghilang pula daripada pandangan, ya, maka dia tidak senang ya, dengan Tuhan-Tuhan yang hilang. Ya, di situlah dia rasa tenangnya bila dia faham bahawa ya, yang maha pencipta pengatur itu ya adalah Allah. Di situlah dikatakan hatinya sejahtera, tenang, ikhlas. Ya. Bila dia dapat bila nampak kebenaran itu. Seperti orang-orang yang ya, masuk Islam, ya, dia rasa begitu tenang jiwanya. Ya, setelah dia mencari-cari begitu lama, mana satu
dia kebenaran. Bila dia masuk Islam, dia rasa begitu tenang. Itu dikatakan biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Begitu kita juga dalam keadaan resah, susah, jiwa, keadaan duka cita dan berbagai lagi kesedihan dalam hati, kita bawa solat, maka kita rasa begitu tenang. Kita bawa baca Quran, kita rasa begitu tenteram. Itu namanya datang kepada Tuhan dengan hati yang sejahtera. Itu jalan dia. Ini tak, bila susah dia tinggalkan Tuhan, tambahlah tambahlah kegelisahan tu menekan jiwa. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah, kita akan dapat satu ketenangan, hati yang senang, hati yang sejahtera. Itu maksudnya. Idh qala li abihi, sambungan lagi ayat yang seterusnya, ayat 85. Di waktu telah berkata ia kepada bapanya, wa qaumihi, dan kaumnya, maza ta'budun, apakah yang kamu sembah? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar dalam kepala Nabi Ibrahim. Dia nak tanya, apa yang kamu sembah? Termasuklah bapaknya pun tak ditanya, apa yang bapak sembah? Sudah tentulah mereka akan menjawab, kita sembah berhala. Itulah Tuhan kita. Aifkan alihatan dunallahi turidun, adakah kedustaan Tuhan-Tuhan selain Allah kamu kendaki? Mungkin tak faham bahasa macam ni. Cuba disusunkan sikit. Aifkan, kemudian ambil turiduna. Aifkan turiduna, baru alihatan dunallah. Mungkin itu boleh nampak sikit jalan dia. Adakah dusta? Dusta ni bohong. Dusta ni bohong, atau kita bahasakan yang faham lagi, adakah kebohongan kamu kendaki terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah? Macam tu. Adakah kebohongan turidun kamu kendaki alihatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah? Maksudnya ialah, adakah dengan jalan berbohong kepada orang-orang tentang Tuhan berhala selain Allah Ta'ala ni, kamu nak bohongi orang yang itu Tuhan? Patutkah kamu berbohong dengan orang-orang lain yang itu Tuhan, sedangkan itu adalah batu, kayu yang diukir? Maka orang dibohongi, itulah Tuhan. Itu Nabi Ibrahim kata. Dia nampak jalannya. Fama zannukum birabbil alamin. Maka apakah sangkaan kamu terhadap Tuhan sekalian alam? Habis, kalau itu Tuhan, apa sangkaan kamu terhadap Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini? Dia ajak berfikir macam tu. Habis yang langit dan bumi ini, siapa yang menciptakan? Bagaimana sangkaan kamu? Adakah berhala-berhala yang disembah itu yang menciptakan langit dan bumi? Yang menjadikan matahari dan bulan? Sudah tentu soalan-soalan ini mengajak supaya mereka berfikir. Sebab itu dikatakan bahawa orang-orang yang dilahirkan dalam orang tuanya musyrikin, mereka pun kadang dah tergerak hatinya mencari jalan kebenaran. Dia dah nampak jalan moyang salah, tapi dia tak tahu, masih juga nak diturut, nak diikut juga. Itu yang dikatakan bahawa syaitan betul-betul besar menghalangi hatinya daripada menerima kenyataan atau kebenaran. Lalu mereka buat cerita bohong lah tentang berhala-berhala ini. Kalau kita sembah, kalau orang Islam kata kita sembah batu, orang Islam lagi besar batu dia disembah tu. Tu Kaabah tu batu.
Jadi mereka akan memutar-mutarkan kebohongan macam tu. Ya. Orang Islam pun menyembah batu tu, Kaabah tu batu lagi besar daripada Tuhan kita. Kata dia macam tu. Macam tu lah. Ya. Mereka akan memutar-mutarkan kebohongan. Ya. Padahal dia dah nampak jalan kebenaran, tapi kerana dia nak menurut juga kepada jak langkah moyangnya, maka dia buat lahir-lahirlah yang orang supaya jangan lari daripada agama musyrikin. Baik, tandakan sampai situ, insyaAllah akan datang kita sambung lagi dan kita teruskan dengan pelajaran surah kita. Baik, pelajaran surah kita hari ini latihan yang ke-51. 51. Baik, boleh buka mic. 51, iaitu Tasriful Multawi. Tasriful Multawi. Tasriful Multawi. Itu bab tafa'ala ya tafa'alu. Tawaza ya tawaza, itu misalnya tawaza ya tawaza, tawazian. Tawazian ni tak ada sabdu ya. Tawazian. Jadi zi itu tak ada sabdu. Tawazian. Ya. Tawaza la tatawaza, mutawazin, mutawazan, 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 tuwuzia, yutawaza dengan makna berbetulan. Tamrin, ya ada 5 tamrin yang perlu diselesaikan. Tawaso makna berwasiat-wasiatan. Ya, cuba buat tawaso lagi. Tawaso, ya tawaso. Ya tawaso. Tawasian. Tawaso. La tatawaso. Mutawasin. Mutawason. 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 Tuwusia. Mutawaso. Ya, itu maknanya berwasiat-wasiatan. Ya. Kalau 3 huruf ya, dengan perkataan waso, ya. Wasia. Ini kalau 4 huruf waso. Tu waso. Ni tawaso, dah 5 huruf. Baik, nombor 2 dengan makna berkumpul, tawa'a. Cuba buat tawa'a. Tawa'a, ya tawa'a. Tawa'a, ya, tawa tubuh ya yutawa'a. 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 Itu yang betul. Ya ada tanda tapi tak. Okey, nombor 3 dengan makna mengkerahkan. Tawaha. Cuba buat tawaha. Ya tawaha. Tawahian. La tatawaha. Mutawahin. Mutawahan. Tuwuhiya. Yutawaha, ya. Yutawaha. Baik, nombor 4 dengan makna bersembunyi, tawaw alif ro, ya, tawaro. Makna bersembunyi. Okey, tawaro. Ya tawaro. Tawarian. La tawaro. Mutawarin. Tuhuriya. Mutawaro. Ya, okey. Itu makna mengkerahkan. Nombor 4 dengan itu mengkerahkan. Makna bersembunyi. Nombor 5 dengan makna berturut-turut. Tawala. Lam ya tu ya. Tawala. Cuba buat tawala. Tawalian.
tatawala, la tatawala, mutawalin, mutawalan, mutawalan, tuwuliya, yutawala. Okey. Iaitu makna berturut-turut. Okey, sekarang kita buat makna mengikut wazan pula. Berwasiat-wasiatan. Kalau madi apa? Telah berwasiat wasiatan ia. Telah berwasiat-wasiatan ia. Mudhari? Ia berwasiat. Ia berwasiat-wasiatan. Masdar? Berwasiat-wasiatan. Itu dah masdar tu sebab kita tak tambah telah, tak tambah ia, ya. Jadi itu dah jadi masdar. Kalau amar? Berwasiat-wasiatanlah oleh engkau. Berwasiat-wasiatanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau berwasiat-wasiatan. Jangan engkau berwasiat-wasiatan. Isim fa'il? Yang berwasiat-wasiatan. Yang berwasiat-wasiatan. Isim maf'ul? Yang diwasiat-wasiatkan. Yang diwasiat-wasiatkan. Ya, yang diwasiat-wasiatkan. Makan? Tempat berwasiat-wasiatan. Tempat berwasiat-wasiatan. Zaman? Masa berwasiat-wasiatan. Masa berwasiat-wasiatan. Madi majhul?